pertama, iaitu murtad daripada sudut perkataan. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung sedikit lagi, iaitu pada bab riddah yang seterusnya, iaitu kata pengarang ar-riddatul fi'liyah. Ar-riddatul fi'liyah iaitu perbahasan tentang apakah dia riddah atau murtad daripada sudut perbuatan. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata pengarang, ka ilqa'il mushafi fil qadurat wa kadawsi 'alal mushafi, iaitu seperti seseorang itu dia mencampakkan mushaf di dalam tong sampah ataupun di tempat-tempat yang kotor, dan seperti dia memijak mushaf dan seumpama dengannya. Kalau kita tengok kitab ni, contoh yang diberikan dia sikit je lah. Sebab perbahasan kita ni adalah perbahasan yang ringkas. Adapun sebenarnya contoh dia, perbahasannya sangatlah panjang. Di mana sebelum ni kita dah nyatakan kitab-kitab yang boleh dirujuk, antaranya ialah yang senang didapati secara online adalah seperti, saya bagi link jap, itu kitab Syekh Daud Al-Fatani, iaitu kitab Sulamul Mubtadi. Itu boleh didapati secara online, PDF. Sekejap saya sharekan dia punya link untuk kita sama-sama ambil istifadah nanti. Maka dalam kitab Sulamul Mubtadi, dia boleh untuk buat rujukan tentang permasalahan ini secara lebih mendalam lah, ataupun secara lebih detail. Okay, maka dalam syarahan kita bagi tahu, tetapi kita tidaklah nyatakan secara keseluruhan contoh-contohnya, kerana contohnya terlalu banyak. Dalam kitab Sulamul Mubtadi ni pun, kalau kita buka masing-masing, kalau di hadapan laptop boleh buka kot, kalau dalam handphone mungkin dia akan terkeluar daripada Google Meet ni, ataupun saya bukakan, saya share untuk kita sama-sama tengok kitab Sulamul Mubtadi. Okay, contohnya kita pergi, saya harap semua nampak kitab nampak okay, ini adalah kitab Sulamul Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Ni okay, Syekh Daud bin Al-Marhum Syekh Abdullah Al-Fatani. Maka dalam kitab Syekh Daud ini diterangkan dalam bab fil akidah, pada bab menyatakan tentang akidah, maka disebut tentang fasal, iaitu seseorang itu dia memelihara keislamannya. Okay, kalau kita sama-sama boleh tengok. Okay, ini maknanya kita dalam pengajian ni kadang-kadang kita kena nyatakan perkara ni supaya tidaklah kita dituduh, ataupun sebahagian orang mungkin dia tidak faham, dia kata kita bawa perkara yang baru, contoh. Maka kita bacakan, disebut ini suatu fasal dan wajib atas tiap-tiap muslim ia memelihara akan Islamnya dan dibaikkan dan dibaikkan peliharanya daripada barang yang membinasakan dia dan daripada yang membatalkan dia. Ni kitab Jawi lama macam ni lah. Dia sambung-sambung lah, membinasakan dia dengan membinasakan ni pun dia sambung je kan. Kitab Jawi lama beginilah cara dia. Jadi kalau nak baca tu, bagi setengah orang yang kurang mahir, dia boleh baca pelan-pelan lah. Dan daripada yang membatalkan dia dan yang memutuskan dia, iaitu murtad. Kami berlindung dengan Allah daripadanya, dan sungguhnya telah banyak yang demikian itu zaman ini sebab memudahkan mereka itu pada perkataannya. Maknanya maksud Syekh Daud ni sama macam kitab yang kita dah sebut sebelum ni, kitab Asbabul Murtad oleh Syekh Wan Umar bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani. Kata hingga bahawasanya keluar setengah daripada mereka itu perkataan yang mengeluarkan daripada Islam, dan tiada mereka itu menyangkakan yang demikian. Ramai orang pada akhir zaman, ini pada zaman Syekh Daud,
Kalau kita tengok zaman Syekh Daud ni, tengok kitab ni dicetak pun pada tahun bila ni? Kalau kita tengok kitab ni, dicetak, tabak dia adalah pada tahun, tak ada nyata pula kat sini. Dia ada nombor telefon je. Tabak dia tak ada pula, dia nyatakan tabak dia. Tak apalah, sekurang-kurang umur kitab ni adalah lebih kurang dengan zaman kita ni tak kurang lah daripada lebih kurang 70 tahun, 80 tahun macam tu. Hampir 100 tahun jugalah umurnya kitab ni, iaitu menerangkan tentang apa yang disebut sebagai asbabul murtad ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita baca sikit lagi. Dia kata apa? Perkataannya hingga bahawasanya keluar setengah daripada mereka itu perkataan yang mengeluarkan daripada Islam. Dan tiada mereka itu menyangkakan yang demikian itu dosa. Maknanya akhir zaman, pada zaman ini, maknanya pada zaman Syekh Daud ni sekalipun, telah pun berlaku apa yang disebut oleh Syekh Daud tentang orang-orang yang dia memudah, perkataan mereka tu mudah, bergurau. Kita dah sebut dalam pengajian sebelum ni, orang yang bergurau, orang yang marah, orang yang dia cakap, konon-kononnya bila dia cakap berlakon, tapi dalam hati dia tak i'tiqad perkara tu, maka dia kata tak jatuh dalam murtad. Ini adalah salah dengan kitab. Maka kalau kita nak berhujjah dengan sesiapa pun, cuba kita datangkan kitab, barulah orang menerima ataupun menerima hujjah kita. Kerana apa? Kerana hujjah kita adalah berdasarkan kefahaman para ulama'. Jadi ulama' dah sebut dah pada kita bahawasanya kalau seseorang tu dia bercakap, macam Syekh Daud kata, tiada mereka itu menyangkakan yang demikian itu dosa. Dia tak anggap pun benda tu sebagai suatu dosa. Istimewa pula keadaannya kufur. Dia pun bukan perkataan tu setakat dosa je sebenarnya, tapi perkataan itu menjadikan seseorang itu jatuh kufur. Pada akhir zaman ramai orang, pelakon-pelakon contohnya, berlakon filem-filem yang pluralism, yang liberalism, filem-filem berkaitan dengan keagamaan. Kadang-kadang pelakon Muslim tapi berlakon jadi non-Muslim. Kemudian dalam lakonan dia kata, aku Kristian, aku Buddha. Mereka buat perkara-perkara yang, atau bercakap perkara-perkara yang jatuh murtad. Dia kata istimewa pula keadaannya kufur dan murtad. Nampak dia sebut kat sini, dan murtad. Sebab jahil mereka itu akan hukumnya. Nampak tak? Keadaannya, kata Syekh Daud, keadaannya jatuh kufur dan murtad sebab jahil. Maknanya jahil bukan pengecualian. Jahil hukum bukan pengecualian. Ini disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani, bukannya ulama kecil-kecil. Bahkan apa yang disebut oleh Syekh Daud ni juga disebut oleh para ulama yang lain. Cuma kita sebut daripada kitab Syekh Daud ni kerana kita mudah faham bahasa Melayu, bahasa orang Jawi, bahasa orang Fatani. Maka dia kata, dan murtad sebab jahil. Walaupun jahil, jatuh murtad. Jahil mereka itu akan hukumnya kerana tiada belajar dan tiada menuntut yang wajib ke atas mereka itu. Sebab apa jahil bukan pengecualian? Kerana asal hukum belajar fardu ain itu adalah fardu, adalah wajib. Jadi kalau seseorang itu dia dah mukallaf, dia dah baligh, dia dah berakal, kemudian dia menjahili ilmu. Sebab tu ibu, ayah, mak, papa, mama, walid, abi, umi, atuk, nenek dan sebagainya, perhatikan orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita. Kerana di hari akhirat kita akan didakwa. Perhatikan mereka yang berada di bawah tanggungjawab kita. Adakah kita dah mengajarkan mereka ilmu fardu ain? Adakah kita bawa mereka, kalau kita tak mampu nak ajar, adakah kita hantar mereka pergi belajar fardu ain? Belajar ilmu akidah, belajar ilmu fiqh yang benar. Yang utamanya ilmu akidah. Kerana apa? Kerana esok anak tu membesar, umur 12, umur 13, umur di mana curiosity dia tinggi, sifat curiosity dia tinggi. Pada ketika itulah anak-anak nak mencuba sesuatu perkara, baik atau jahat. Dia tahu baik jahat,
Kita tak boleh kata budak ni bila umur dia 12-13 tahun ni dia tak tahu baik jahat. Dia tahu baik jahat. Cuma fikiran mereka pada ketika itu bersifat curiosity yang tinggi. Jadi kadang-kadang dia terjebak ke arah yang jahat, kadang-kadang dia masuk ke arah yang baik. Jadi kerana mereka tidak matang. Mereka tahu baik dan buruk, tetapi mereka tidak matang untuk membuat keputusan. Jadi kita sebagai mak ayah ada tanggungjawab untuk kita ajar anak daripada kecil. Sebab apa? Sebab kalau anak tu besar dalam keadaan jahil, kemudian dia dah balik. Budak zaman sekarang umur 11 tahun, 12 tahun dah period dah kalau anak perempuan. Anak lelaki pun sama kat, 11 tahun, 12 tahun dah keluar iman ni. Mereka dah jadi balik. Bila balik, hukum tertanggung ke atasnya. Jadi kalau dia buat perkara-perkara yang murtad, jatuh murtad anak kita. Wal'iyadzubillah, bayangkan umur 13, umur 14. Pada ketika itu sifat curiosity yang tinggi. Akhirnya datang perkara-perkara yang merosakkan akidah. Dan dia berintikad dengan perkara yang tidak sepatutnya. Dia bercakap perkara yang tak sepatutnya. Dia buat perbuatan yang tak sepatutnya. Atas dasar rebel lah. Contohnya anak-anak kita. Ada yang sifatnya rebel, sifatnya nak melawan arus contohnya. Akhirnya jatuh murtad. Dan tidak dikecualikan jahil hukum. Kerana apa? Kerana asal hukum wajib untuk mereka belajar dan wajib untuk wali mereka mengajarkan mereka sewaktu mereka masih kecil. Jadi jangan ingat bila anak kita buat suatu perkara jatuh murtad dan sebagainya akibat kejahilan hukum, kita ni tak kena. Di hari akhirat kita kena juga. Di hari akhirat kita kena. Kerana apa? Kerana kita tak tunai tanggungjawab mengajarkan mereka. Jadi dia saling bersangkut paut di antara satu sama lain. Benda ni kita kena cakna sama-sama. Kita kena pesan sama-sama. Sebab tu kita kata, kalau PKP tu, waktu COVID, kita jaga kita. Kalau dalam bab akidah ni lagilah. Kita jaga kita. Biar sama-sama kita jaga orang sekeliling kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah mereka. Sebab tu Syekh Daud kata, yang wajib atas mereka itu mengetahui daripada fardu ain. Nampak tak? Orang kita sekarang ni dengar ilmu fardu ain tak nak. Tapi kalau bab fadilah amal nombor 1. Bab fadilah amal nombor 1 share. Zikir tu, wirid tu, selawat tu, doa tu, murah rezeki tu, mudah urusan itu, baik sakit itu, baik sakit ini. Sakit yang perlu dirawat dalam umat ni yang utama adalah sakit akidah. Kalau kita dah buat fadha'il amal sekalipun, banyak mana kita buat fadha'il amal, kalau akidah kita tu tak betul, maka fadha'il amal tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana syarat diterima amalan tu adalah syarat diterima amalan tu ialah dia mestilah berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Maka tak bolehlah dia menjahili perkara tersebut. Ini ramai di kalangan kita. Ialah memanglah sifat manusia suka benda-benda yang aksesori ni. Fadail a'mal ni benda yang aksesori. Bila kita sebut aksesori ni, maknanya pada asal hukum fadail a'mal ni pun bukan benda yang wajib, benda fadail, nama pun fadail. Kan? Benda yang top up, tambahan, aksesori. Macam kalau kereta kita bubuh spoiler, kita bubuh skirting, kita bubuh aksesori-aksesori nak mencantikkan kereta. Tapi kalau tak ada berkereta, kalau enjin tak elok, tak berjalan juga. Bubuh aksesori cantik macam mana pun, kalau enjin tak elok juga kereta tu. Jadi enjin tu lah ibaratnya akidah kita. Supaya kita jaga akidah kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Maka kata Syekh Daud tadi, daripada fardu ain. Dan yang jadi murtad itu terbahagi atas 3 perkara. Ada kalanya i'tiqad, keyakinan, dan ada kalanya perbuatan, dan ada kalanya perkataan. Dan tiap-tiap satu itu tiap-tiap satu itu berapa cabangnya yang amat banyak. Itu dia kata bahawasanya benda yang kita bincang ni sebenarnya cabangnya adalah sangat banyak. Jadi kalau kita nak pergi dengan lebih detail, kena buka kitab seperti kitab Syekh Daud ni supaya kita dapat satu-satu untuk kita gali ataupun kita bedah perkara ni. Jadi sekarang kita sedang
membicarakan tentang ar-riddatu al-fi'liyah. Sebelum ni kita membicarakan tentang ar-riddatu al-qawliyah. Maka kita tengok contoh ar-riddatu al-fi'liyah. Ini bahagian yang pertama lah. Maka bahagi pertama iaitu i'tiqad. Itu nanti kita akan pergi. Sekejap lagi. Okey. Kita pergi perbuatan. Ini disebut. Dan bahagian perbuatan. Disebut dan bahagi yang kedua. Perbuatan. Okay. Yang jadi murtad. Iaitu seperti ia sujud bagi berhala. Atau syams. Matahari ya. Atau yang ni tak pasti dia punya, tak nampak. Okey, tak apalah. Yang ni atau yang ni mungkin dia terhilang waktu dia scan. Ni dia kata atau dijatuhkan mushaf. Dijatuhkan ni maknanya dicampakkan lah. Maknanya dicampakkan. Okey, atau dijatuhkan mushaf. Ini mungkin bulan kat sini. Atau syams atau qamar kat sini. Atau qamar. Atau bagi qamar, bulan. Okey. Sebab itu yang disebut oleh kitab yang lain, Sulam Taufik dan sebagainya, ilal awthani wasyamsi wal qamari. Atau dijatuhkan mushaf pada tempat yang hina. Itu maknanya yang kitab kita baca tadilah. Ilqaul mushafi fil qadhurat. Campak mushaf Al-Quran di tempat yang kotor, tempat yang hina, seperti najis. Seperti najis di atas Al-Quran. Dengan qasad ia menghinakannya. Jadi kafir segala perkara itu. Okey. Wal'iyadzubillah. Ni pendek je dia punya cerita. Tapi perbahasannya banyak, perbahasannya panjang. Jadi kita akan pergi satu-satu, kita pergi contoh untuk kitab yang kita bacakan ni. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara perkara yang boleh menyebabkan kita jatuh murtad jika kita tidak berhati-hati ialah kesengajaan kita. Okey, kesengajaan kita maknanya kita memang sengaja buat benda tu. Seperti apa? Seperti melemparkan mushaf Al-Quran dalam tong sampah. Mushaf ni tak semestinya kita lempar mushaf sahaja. Kita lempar sebahagian mushaf seperti satu muka surat daripada Al-Quran, ataupun satu surah daripada Al-Quran ke dalam tong sampah. Okey, itu menyebabkan pelakunya jatuh murtad. Okey, kerana perbuatan mencampak mushaf ke dalam tong sampah itu dengan dia mengetahui bahawasanya perkara tersebut, dia mengetahui perkara tersebut adalah mushaf, adalah ayat Al-Quran, adalah surah dalam Al-Quran, maka perbuatan meletakkan, mencampakkan benda tersebut dalam tong sampah adalah dikira istihza. Istihza iaitu dikira penghinaan. Penghinaan kepada Al-Quran, penghinaan kepada ayat-ayat Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Begitu juga kalau orang yang mencampakkan tulisan-tulisan yang dipanggil sebagai al-asma'ul mu'azzamah. Al-asma' al-mu'azzamah. Kalimah-kalimah yang diagungkan. Kalimah yang diagungkan. Untuk kalimah yang diagungkan ni dia ada perincian yang sangat panjang sebenarnya untuk kalimah-kalimah mu'azzamah, tapi kita sentuh sikit. Mungkin nanti insya-Allah kalau kita ada peluang lain kita buka ataupun kita syarahkan lagi dengan lebih panjang lebar. Okey, di antara perkara-perkara yang dikira sebagai mu'azzamah, kalimah mu'azzamah, iaitu ialah perkara seperti kalimah-kalimah yang terkait dengan Islam. Okey, seperti Ramadan, Aidul Fitri contohnya, Idul Adha contohnya, Idul Fitri, Idul Adha. Okay. Kalimah masjid, lafaz adhan, kemudian kalimah Allah, nama-nama Nabi. Okay, nama-nama Nabi seperti
nama-nama Nabi seperti Muhammad. Kalau nama itu dia tulis Muhammad tu merujuk kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Muhammad tu merujuk kepada nama orang lain, merujuk pada nama orang lain yang bukan nama Nabi kita. Memanglah nama dia Muhammad, tapi dia merujuk pada orang lain, bukan merujuk pada Nabi. Maka itu masih tidak mengapa, tetapi kalau boleh dia juga kena berhati-hati dalam masalah tu. Okey, dan tulisan ini mestilah dihormati walaupun dia bukan ditulis di dalam walaupun ia bukan tulis dalam bahasa Arab. Kalau tulis dalam bahasa Melayu sekalipun tetapi membawa makna yang sama dalam bahasa Arab, maka mesti dimuliakan. Kalimah-kalimah mu'azzamah ni dimuliakan. Kalau kita tak muliakan, siapa lagi yang nak muliakan? Kalau harap non-Muslim, Bible dia orang pun dia buat sendal pintu je. Golongan non-Muslim ni, kitab-kitab mereka tak ada pride terhadap kitab-kitab mereka. Bible ke, kitab selain daripada Bible ke, apa ke, mereka tidak hormat pun kitab-kitab mereka, bahkan mereka campak buang begitu saja. Akan tetapi kita orang Islam, kita berhati-hati dengan perkara-perkara yang terkait dengan syarak kita. Sebab tu dalam bab menghina perkara-perkara ni atau perbuatan yang menghina perkara-perkara ni, kena hati-hati. Jadi hendaklah kita jaga sungguh-sungguh perkara ni. Contoh kita ni nak bulan puasa kemudian nak raya. Kadang bulan puasa kita dapat sampul contoh. Ni contoh lah ni. Contoh je. Kan? Nampak ke? Nampak? Kan? Dekat depan sampul tu ada tulis hari raya. Tapi ni kebetulan dia typo. Dia typo jadi Adil Fitri. Bukan Aidul Fitri. Jadi sampul ni kalau dia tulis kalimah hari raya sahaja, bolehlah kita buang begitu saja, tapi jangan ditulis Aidul Fitri. Kalau ditulis Aidul Fitri, maka hendaklah kita hormatnya. Jadi cara buang ni macam mana? Cara buang ni kita pisahkan kalimah tu. Kita koyakkan kalimah tu supaya dia tidak bercantum membentuk satu kalimah. Ataupun kalimah-kalimah yang lain. Kadang-kadang kita beli plastik aiskrim. Plastik cekedis yang bukan di Malaysia punya. Sebab Malaysia kita punya JAKIM ni cakna. JAKIM cakna kita punya isu-isu akidah ni. Jadi JAKIM punya logo halal tak ada perkataan Islam. JAKIM punya logo halal tak ada perkataan Islam, ada perkataan JAKIM je. Jadi perkataan JAKIM tu bukan perkataan Islam. Bukan kalimah yang mu'azzamah. Tapi ada sebahagian logo halal luar negara seperti logo halal negara Thailand. Dia ada tulis kat situ Islamic Council of Thailand kan. Maka dekat situ dia ada perkataan Islam. Kalau kita tahu ni kita cerita kalau kita tahu benda tu ada. Dan kita tahu ada perkataan Islam situ. Dan kita sengaja pijak, sengaja buang pada tong sampah. Yang ni tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Okey, hati-hati dalam masalah ni. Risit-risit. Kadang-kadang kita pergi bank Islam, ada perkataan Islam. Di bank-bank kan, ada perkataan Islam. Maka kalau kita orang Islam sendiri, ada tulis agama kita Islam dekat risit tu, kita sendiri yang tak ada rasa bertanggungjawab terhadap perkara tu, campak sebagai orang campak tu sampah. Kadang buang chewing gum lagi di situ. Buang chewing gum campak tu sampah. Subhanallahil azim. Kalau kita tak muliakan, siapa lagi yang nak muliakan agama kita? Yang nak muliakan perkataan-perkataan ni? Bayangkan orang tulis nama ayah kita, tulis nama mak kita, tulis nama atuk nenek kita, dipijak-pijak. Kan? Jadi kalau kat situ begitu marah, apa lagi kalau agama kita. Wal'iyadzubillah. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Dulu pernah viral lah sekejap kan, tapi setelah itu JAIS dah bawa keluar kenyataan, maka benda tu dah tak ada dah sekarang. Mungkin ada setengah tempat yang masih ada lagi tapi taklah
sebanyak dulu. Sekejap dulu satu Malaysia viral. Orang yang jual selipar wakaf, wakaf Masjid Surau. Kan? Wakaf Masjid Surau. Jual selipar letak dekat surau masjid. Lepas tu selipar tu pijak. Perkataan masjid tu. Perkataan masjid. Ada dalam tu. Masjid ni apa? Masjid tempat dimuliakan Allah. Kalimah masjid tu sendiri ada dalam Quran. Ada kalimah masjid tu ada dalam Al-Quran. Okey. Maka kalimah masjid tu ada dalam Quran, kita pula pijak kalimah masjid tu. Dah lah pijak letak kat selipar. Masuk dalam jamban pula tu. Masuk dalam jamban. Subhanallahil azim. Cuba orang letak nama mak kita kat situ. Nama mak kita, pijak selipar. Kan, nama mak letak kat selipar. Lepas tu bawa masuk toilet lagi. Subhanallahil azim. Ini adalah bala kejahilan panggil. Maka setelah Jaiz tegur, nampaknya perkara tu dah tak ada lah. Kalau tak dulu, bila kita pergi masjid surau, nampak selipar tu cepat-cepat kita sorok. Walaupun dia adalah satu selipar, tapi ada padanya kalimah mu'azzamah. Ini hati-hati. Begitu juga kalimah Islam yang ada pada IC kita. Pada IC kita. Yang perempuan tak risau sangat, yang lelaki. Sebab lelaki menjadi kebiasaan, sebahagian lelaki, dia suka letak dompet dekat punggung dia. Dan dalam dompet dia ada IC dia yang tertulis perkataan Islam. Dan diletakkan di punggungnya. Letakkan di punggungnya. Kalimah Islam letak dekat punggung. Jadi hati-hati. Okey. Jangan sampai dia duduk di atas dompet tersebut. Dia kalau duduk, kalau benda tu dalam poket seluar bahagian belakang tapi dia tak duduk, itu masih lagi dimaafkan. Tapi kalau boleh jangan buatlah. Tapi kalau dia dah letak IC, ada perkataan Islam dan dia tahu masalah ini, sekarang ni, sebelum ni dia tak tahu. Sekarang ni dia dah tahu. Jadi bila dia dah tahu, jangan diletakkan IC tu di punggung, kemudian dia duduk. Duduk tu, punggung tu memang duduk di atas dompet tu, atas IC tu. Hati-hati dalam masalah ni. Supaya kita tak duduk di atas kalimah Islam tu. Biasakan letak dompet di poket atas ataupun pakai jubah, kita boleh letak di poket tepi. Kalau kita biasa pakai seluar, janganlah letak di poket belakang. Biasakan kita boleh bawa beg, ada sling bag ataupun ada clutch dan sebagainya, supaya kita tak jadikan benda tu kebiasaan lah. Itu adalah di antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Kalimah Allah begitu juga, hendaklah kita jaga. Dan kemudiannya, seperti memijak atas mushaf, itu juga antara kekufuran. Selain daripada pijak mushaf Al-Quran, begitu juga orang yang menulis Al-Quran, ayat Al-Quran, di sebahagian mereka yang beramal dengan sihir. Sebahagian mereka yang beramal dengan sihir. Sihir, jadi di antara tuntutan iblis, jin yang kafir ni, syaitan, ke atas mereka yang nak beramal dengan sihir ni, dia sebab sihir ni ada dua. Ada sihir yang jatuh kufur, ada sihir yang tak jatuh kufur. Yang jatuh kufur ni, ada yang jatuh kufur secara syirik, ada yang jatuh kufur secara tak syirik. Di antara sebahagian tuntutan yang disebut oleh para ulama, mereka yang beramal dengan sihir yang jenis kufur ni, ada yang tuntutannya daripada iblis dan syaitan ialah supaya mereka melakukan syirik pada Allah. Maknanya antara syirik ni ialah menyembah iblis, menyembah syaitan. Wal'iyadzubillah. Itu yang keluar istilah-istilah Lucifer lah, apalah kan. Kalau black magic punya istilah orang putih kan, ada Lucifer lah apa semua. Itu antara bentuk sihir yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebahagian sihir dia kufur tapi tak syirik. Seperti iblis dan jin minta dia untuk buat tulisan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tulis bercampur baur dengan talasim.
bercampur baur dengan tolasim. Tolasim ni jampi mantra, jampi serapah dia yang tak betul lah. Kadang-kadang jampi serapah ni ada bentuk syirik, ada yang tak syirik. Kemudian disyaratkan tulisan itu untuk buat yang tolasim ni, tangkal dia, okay, dia suruh tulis dengan darah. Maknanya tulis darah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis dengan darah. Perbuatan ni jatuh murtad. Okey, tulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tulis tapi dengan darah, dengan najis. Itu juga jatuh murtad. Wal'iyadzubillah. Gitu juga orang yang kencing. Kencing atas Al-Quran. Okey, sepak Al-Quran. Ini juga kena hati-hati. Kita jangan ingat tak ada benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Dulu pernah zaman-zaman saya 20-an, maknanya tahun 2000 kot. 2000 awal 2000 gitu. Pernah viral lah, masyhur satu kes kumpulan skinhead. Dia buat dia punya apa nama tu, konsert dia pijak Al-Quran. Yang masa zaman black metal, skinhead, punk apa semua. Yang black metal pula ada di antara ritual-ritual black metal tu, tulis yang kita sebut tadi tu lah. Tulis ayat Al-Quran dengan darah. Itu antaranya lah. Jadi benda tu ada. Benda tu ada. Jangan kita rasa tak ada. Memang ada orang yang buat perkara tersebut. Begitu juga sujud kepada berhala. Itu adalah antara bentuk riddah fi'liyah. Okay, sujud pada berhala, atau pada matahari, atau pada bulan, atau pada bintang, atau pada seumpamanya. Tetapi sujud kepada manusia, ulama membahagikan kepada dua hukum. Sujud kepada manusia sahaja dibahagikan kepada dua hukum. Kerana warid dalam satu hadis Nabi SAW, ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Okay, sahabat tu namanya Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal, suatu ketika dia balik. Mu'adz ni dia banyak kali dihantar oleh Rasulullah ke negara-negara untuk menyebarkan Islam, untuk mengajarkan agama Islam. Kadang dihantar ke Yaman, kadang dihantar ke Syam. Maka suatu ketika Mu'adz ni balik daripada Syam. Kemudian balik-balik tu dia terus jumpa dengan Nabi SAW. Dia terus sujud pada Nabi. Kisah yang masyhur lah, sujud pada Nabi. Maka Nabi kata, apa ni Mu'adz? Maka Mu'adz kata, ya Rasulullah, waktu aku di Syam, aku melihat manusia-manusia sujud kepada paderi-paderi mereka. Maka aku punya hati meyakini bahawasanya engkau lebih mulia daripada paderi-paderi itu. Maka aku balik ni aku terus sujud pada engkau ya Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, yang hadis yang famous, kalaulah aku diperintahkan, kalau aku boleh memerintahkan seseorang manusia sujud pada manusia yang lain, nescaya aku akan perintahkan seorang isteri sujud pada suami. Maka perbuatan ini, kata ulama, perbuatan Mu'adz ini adalah perkara yang haram, tetapi tidak sampai jatuh kufur. Kerana syariat Nabi Muhammad, manusia tak boleh sujud pada manusia yang lain walaupun niatnya untuk memuliakan. Jadi itu syariat Nabi Muhammad. Itu syariat Nabi Muhammad. Adapun syariat Nabi sebelum ni, ada sebahagian syariat Nabi sebelum ni yang boleh seorang manusia sujud pada manusia yang lain, ataupun satu makhluk sujud kepada makhluk kepada manusia, seperti syariat Nabi Adam alaihi salam. Adapun kalau niatnya menyembah, okey, niatnya menyembah bukan memuliakan, maka hukumnya jatuh murtad juga. Kalau seorang disujud pada manusia yang lain dengan niat sembah, kerana meyakini bahawasanya tok guru dia tu adalah Tuhan. Sembah ni maknanya dia memberikan sehabis-habis ketundukan.
pada guru dia atau pada manusia lain, maka itu jatuh murtad, wal'iyadu billahi ta'ala. Kemudian kata pengarang, ar-riddatul qalbiyah. Ar-riddatul qalbiyah ni adalah riddah daripada sudut i'tiqad, keyakinan. Ini yang penting disebut oleh Syekh Daud Al-Fattani. Kita baca dulu. Annallaha jismun, ka'antiqadi annallaha jismun, seperti dia meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu jisim, atau ruh, atau ruhun, atau annahu jalisun ala al-arsh, atau annahu yaskunu as-sama', atau fi kulli makan bidhatihi, atau annahu fi jihatin. Maka di antara riddah qalbiyah, riddah i'tiqad ni, ialah seperti orang yang beriktikad bahawasanya Tuhan tu jisim. Walaupun dia kata Tuhan tu jisim tak serupa jisim, akidah dia Tuhan tu jisim tak serupa jisim, ini dibahaskan oleh para ulama secara jelas dan secara tuntas. Dan sebelum ni, dalam pengajian kita sebelum ni, kita dah bagi beberapa buku, antaranya kitab Ithaful Kainat, karangan Al-Imam As-Subki Al-Azhari. Dan malam ni kita tunjuk yang kitab Syekh Daud tadi. Kita kembali pada kitab Syekh Daud. Maka kata Syekh Daud tentang i'tiqad, bahagian yang pertama, kufur i'tiqad. Kata Syekh Daud, maka bahagian yang pertama iaitu i'tiqad, iaitu seperti ia syak pada Allah. Maknanya orang yang syak, ragu-ragu tentang kewujudan Allah. Betul ke Allah Ta'ala ni Tuhan contohnya? Betul ke Allah Ta'ala ni wujud? Maka kalau ada syak, itu bukan lagi iman. Bila kita sebut syak ni, maknanya dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Ragu-ragu tu maknanya datang daripada diri dia. Kita kena beza kena beza di antara syak, ragu-ragu, dengan bisikan, dengan lintasan hati. Al-khuturu fil bal. Ada perkara yang dinamakan sebagai lintasan hati. Lintasan hati ni adalah berlaku bukan dengan kehendak dia. Kadang-kadang kita duduk saja-saja tengah semayang, kadang-kadang datang iblis, datang syaitan, bagi bisikan dalam hati. Bagi bisikan hati. Engkau murtad lah, contoh kan. Datang bisikan dalam hati. Allah tu tak wujud. Bisikan dalam hati. Bukan dengan iradah dia, bukan dengan kehendak dia. Dia tolak. Tak. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu ada. Aku meyakini bahawasanya Allah Ta'ala ada. Dia tolak. Dia tolak. Maka dia dapat pahala yang besar. Kerana bisikan ni bukan setakat kita, dekat sahabat Nabi yang duduk bersama dengan Nabi pun datang bisikan. Seperti itu. Datangnya khutur fibal. Lintasan-lintasan hati. Maka lintasan hati ni datang bukan dengan kehendak kita. Tapi kalau datang lintasan hati, kemudian kita setuju, itu tak boleh. Datang lintasan hati, kita setuju. Ataupun datang lintasan hati, kita jadi syak. Datang lintasan hati. Lintasan hati tu kadang dalam hadis Nabi disebut, ada sebahagian sahabat yang kena persoalan. Siapa cipta langit? Allah. Siapa cipta bumi? Allah. Tiba hujung soalan, siapa cipta Allah? Kadang lintasan hati tu datang dalam bentuk tu. Kadang datang dalam bentuk argumentasi, lintasan hati tu kan. Kemudian dia layan. Dia layan, tiba-tiba timbul syak pada dia. Ya tak, ya juga. Allah ni ada ke tak ada? Allah ni ada ke tak ada? Dalam hati dia. Syak ni dia bukan lagi iman. Bila syak je, maka dikira sebagai riddah. Dikira sebagai murtad. Kerana syak tu daripada diri dia. Tapi kalau lintasan hati, dia lawan lintasan hati, dia dapat pahala yang besar. Tapi kalau datang lintasan hati, dia layan, kemudian jadi syak. Bila dia syak, kemudian dia datang balik yakin, contohnya. Allah wujud lah. Dia dah syak dulu. Kemudian Allah wujud lah, aku sembah Allah lah. Contoh dalam hati. Tapi dia dah syak dulu. Wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana itu bukan lagi lintasan hati. Kerana dia dah syak. Dia dah
dia dah kita kata apa nama, dia dah mula was-was. Dia dah mula was-was. Okey. Jadi hati-hati dengan masalah syak ni. Okey, masalah syak ni kena hati-hati. Kemudian kata atau dia kata atau pada rasulnya. Itu syak pada Allah atau pada rasulnya. Contohnya dia syak Nabi Muhammad ni nabi ke tak, ataupun Nabi Isa ni nabi ke tak, Nabi Musa ni nabi ke tak. Itu syak pada rasulnya. Atau pada Quran. Syak pada Quran. Ada sebahagian orang putih, bukan orang putih lah, orang non-Muslim lah. Sebahagian non-Muslim, dia akan menggunakan Al-Quran ni untuk kembali dia buat apa kita panggil tashwish. Dia buat orang Islam ni jadi ragu-ragu dengan Al-Quran. Tapi sebenarnya dia menggunakan ayat-ayat yang kita panggil sebagai ayat-ayat yang nasikh dan mansuh contohnya. Jadi dia kata, tengok Al-Quran pun ada tanaqud, ada pertembungan di antara satu sama lain. Di sini kita kena faham. Okey, ayat Al-Quran ni ada yang nasikh, ada yang mansuh. Nasikh dan mansuh ni pula ada dua jenis. Ada nasikh dan mansuh itu ayat-ayat itu masih dikekalkan. Okey, yang mansuh itu dikekalkan tetapi hukumnya yang dimansuhkan. Ada yang jenis nasikh dan mansuh ni ayatnya terus tak ada dalam mushaf. Tapi ulama bincanglah dalam ulumul Quran, ulama bincang ada sebahagian ayat dahulunya ada, setelah tu dimansuhkan, maka ayat tu dah tak ada. Ayat tu dah tak ada. Jadi kadang-kadang non-Muslim ni dia bawa ayat-ayat yang nasikh dan mansuh ni, kemudian dikata, tengok Quran ni saling bertembung di antara satu sama lain. Kejap arak boleh minum, kejap arak tak boleh minum. Padahal ayat tu nasikh dan mansuh. Memang awal-awal Islam, awal-awal syariat Nabi Muhammad, arak tu masih harus lagi. Kemudian berlalu masa, arak tu jadi haram. Jadi hukum arak harus dah dimansuhkan oleh hukum arak yang haram. Jadi hati-hati kalau dia orang guna hujah-hujah menggunakan ayat nasikh dan mansuh. Kemudian dia kata syak pada hari akhir. Hari yang akhir, iaitu syak pada hari akhirat lah. Wal'iyadzubillah. Okay, kita orang beriman meyakini ada hari akhirat, atau syak pada syurga, atau pada neraka. Kan? Atau dia tu syak pada bangkit. Bangkit ni ba'athu lah, al-ba'athu, hari kebangkitan pada hari kiamat, atau pahala dan siksa. Okay. Atau lain umpama yang demikian itu daripada barang yang sudah muwafaqat ulama, mana barang yang ijma' para ulama atas kufur ia. Okey. Atau tiada ia i'tiqad atau syak akan satu sifat daripada Allah yang wajib baginya. Dia syak Allah Ta'ala tu bersifat dengan kalam. Dia syak Allah Ta'ala tu bersifat dengan dengar. Dia kata, betul ke Allah dengar? Tu syak tu. Okay. Atau kata pengarang, atau dia syak pada sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma' ulama seperti ilmu tadi tu. Atau dibangsakan baginya sifat yang wajib kita sucikan dia. Maknanya dia tu bangsakan ni maksudnya dia mensifatkan Allah, baginya ni bagi Allah sifat yang wajib kita sucikan dia. Sifat yang wajib kita sucikan Allah baginya. Seperti apa? Sucikan dia daripadanya dengan ijma'. Maknanya ijma' ulama sepakat bahawasanya Allah Ta'ala tidak bersifat itu. Seperti apa? Seperti berjisim. Maknanya kat sini, barang siapa yang i'tiqad Tuhan tu berjisim, Tuhan tu berjisim kerana ijma' ulama Allah bukan jisim. Dia meyakini Allah Ta'ala tu jisim. Satu tubuh badan yang besar contohnya, atau yang kecil contohnya, atau ada warna, atau ada ukuran, atau ada saiz, atau duduk, atau bertangan, atau berkaki. Itu jisim lah. Dia meyakini Tuhan berjisim. Maka kata Syekh Daud, murtadlah dia. Murtad dia, wal'iyadzubillah. Atau masuk pada sesuatu. Ni i'tiqad hulul.
i'tiqad hulul. Hulul ni meyakini Tuhan ni meresap masuk dalam sesuatu, seperti Kristian meyakini Allah meresap masuk dalam Isa. Atau bersuatu dengan suatu. Ni bersuatu ni bersatu. Ni i'tiqad wahdatul mutlaqah. Wahdatul mutlaqah. Kadang-kadang disebut dalam kitab wahdatul wujud. Kadang disebut ittihad, kadang-kadang disebut wahdatul mutlaqah. Orang yang meyakini Tuhan dengan makhluk tu bersatu. Maknanya Allah dan kita ni sama. Tak ada beza. Ini sebahagian golongan mutasawwifah. Kita dah bahas panjang sebelum ni dalam bab batiniyah mutasawwifah. Dia kata bila dah sampai peringkat tinggi dalam tasawuf, dalam tarikat, kita dengan Allah ni tak ada beza. Semua yang kita pandang ni semua Allah, kata dia. Wal'iyadzubillah. Jadi kata itu adalah makrifat hakikat tinggi, perbahasan tinggi, kata dia. Kau tak faham sebab engkau masih lagi makam syariat, kata dia. Itu semua tipu daya syaitan. Itu semua tipu daya syaitan. Ulama dah ijma'. Ni sebut Syekh Daud dah sebut dah. Ijma' ni, ijma' bahawasanya Tuhan tak masuk pada sesuatu. Tuhan tidak bersatu dengan sesuatu. Maka katanya Syekh Daud, sekalian i'tiqad kufur. Dia kata, sekalian i'tiqad itu kufur, kata dia. Wal'iyadzubillah. Maka ini adalah daripada Syekh Daud Fatani. Bukan saja Syekh Daud, bahkan para ulama yang lain. Okay, ada panjang lagi cerita dia, tapi nanti insya-Allah dalam sesi yang lain kita jelaskan lagi. Baik, kemudian kita buka kembali kitab Aqidatul Muslimin. Kemudian antaranya ialah seperti dia berkata Allah Ta'ala itu ruh. Okay. Ruh ni maknanya dia meyakini Allah Ta'ala itu berjisim. Ruh ni adalah jisim latif. Jisim latif. Ruh ni adalah jisim latif. Ruh ni tidak ada yang tahu hakikat ruh melainkan Allah. Apabila ditanya oleh orang Quraisy kepada Rasulullah tentang ruh, maka disebut di dalam Al-Quran, qulir ruhu min amri rabbi. Maka ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikat ruh ruh itu adalah jisim yang latif. Jisim yang latif. Ruh ni dia tidak bercerai daripada badan kita melainkan apabila kita mati. Kalau kita tidur, ruh ni akan keluar daripada badan kita, tetapi dia bersambung dengan badan kita. Tapi dia keluarlah. Dia keluar. Itu adalah ruh. Kalau dia meyakini Allah Ta'ala itu ruh, maka itu bukan lagi orang yang mukmin. Au annahu jalisun 'alal 'arsy. Ni kita juga dah terangkan dengan detail sebelum ni tentang mereka yang meyakini Allah Ta'ala itu duduk atas arasy. Wal'iyadzubillah. Okey, maka kita tengok satu kitab namanya kitab Mirqat Al-Mafatih. Sebelum ni kita bagi kitab Ithaful Kainat. Yang ni kita bagi kitab Mirqat Al-Mafatih. Okey, contoh untuk kita memahamnya. Oh, besar sangat pula. Nampak ni. Ni. Ni dikatakan oleh Imam Mulla Ali Qari, dia kata bal qala jam'u minhum wa minal khalaf inna mu'taqidal jihati kafirun. Orang yang i'tiqad Allah Ta'ala itu berada di jihah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, kafir. Yakni terkeluar dari Islam. Kalau dia asal Islam, keluar dari Islam. Kalau dia bukan beragama Islam, maka orang yang bukan Islam memang mereka meyakini Allah ataupun Tuhan itu berada di suatu arah. Kalau orang Hindu, dia meyakini Tuhan dia di Batu Cave atau di kuil-kuil yang lain. Kalau Kristian dan Yahudi, mereka meyakini Allah Ta'ala itu duduk atas arasy. Warid dalam kitab-kitab mereka bahawasanya mereka meyakini Allah Ta'ala itu duduk atas arasy. Kemudian kata, kama saraha bihi al-Iraqi. Imam al-Iraqi telah menjelaskan perkara ni. Wa qala innahu, sesungguhnya perkataan ni, kataan bahawasanya orang yang meyakini Allah Ta'ala itu berada di jihah, bertempat, duduk atas arasy, itu adalah
innahu qaulun li Abi Hanifata wa Malik wa Syafi'i wal Ash'ari wal Baqilani. Okey, maka itu adalah apa yang disebut oleh para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Al-Baqilani. Okey, ada banyak kitab lain lagi tapi tidak menjadi keperluan untuk kita tunjuk semua kitab-kitab ni. Maka begitu juga kitab yang sebelum ni kita dah dijelaskan sebelum ni dalam kitab Ithaful Kainat. Okey, kitab Ithaful Kainat seperti yang telah kita jelaskan pada sebelum ini. Okey, kemudian di antara lagi perkara yang boleh menjatuhkan seseorang itu dalam riddah ialah apabila dia i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu mendiami langit. Macam sebagian orang malam nisfu Sya'ban dia tengok malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala turun daripada arasy ke langit ke dunia. Wal'iyadzubillah. Itu keyakinan mujassimah. Keyakinan mujassimah dan keyakinan musyabbihah. Hati-hati. Okey. Au fi kulli makanin. Ini akidah Mu'tazilah yang meyakini Tuhan berada di semua tempat. Ini Mu'tazilah. Okey. Musyabbihah mujassimah kata Tuhan di satu tempat khas. Adapun Mu'tazilah kata Tuhan berada di mana-mana. Ahli sunnah tak pernah pegang Allah di mana-mana. Adapun tersebar di kalangan orang awam bahawasanya Allah di mana-mana tu dengan lafaz kan Allah di mana-mana. Kalau dia meyakini Allah Ta'ala tu Maha mengetahui, makna Allah di mana-mana tu ialah Allah mengetahui di mana-mana kita berada, itu tidak menjadikan seorang itu kufur. Tapi kalau dia kata Allah di mana-mana dengan makna Allah tu berjisim, yang mana jisim dia macam udara, di mana-mana berada, maka itu adalah keyakinan yang rosak. Au annahu fi jihatin, atau dia berada di suatu arah. Samalah tadi kita dah sebut daripada kitab Mirqat Al-Mafatih tentang orang yang meyakini Allah Ta'ala itu berjihad. Maka kerana itu disebut, dinukilkan ayat ini, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ayat ini menjelaskan bahawasanya ada kelompok manusia daripada kalangan orang Islam asalnya, kemudian dia ucap satu kalimah kufur, maka dia jatuh kufur setelah di Islam. Kerana makna ayat ni walaqad qalu kalimatal kufr, maka sesungguhnya mereka telah mengucapkan kalimah yang kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kufur setelah Islamnya mereka. Ini menjelaskan bahawasanya orang yang mengucap kalimah kufur dia keluar daripada Islam. Meskipun dia tidak meyakini perkara tersebut, meskipun dia marah, meskipun dia bergurau, itu tidak menjadikan seseorang itu terkecuali daripada hukum sebagaimana penjelasan kita yang lepas. Dan dalil ini la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Ayat ni tentang pembahagian riddah yang tadi tu, yang fi'liyah tadi. Dan hadis ini adalah juga tentang riddah bentuk qauliyah, bentuk perkataan yang kita dah jelaskan juga tadi. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cukup setakat ni untuk malam ni dan untuk soalan ni. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara keimanan kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jatuh riddah. Okey, soalan tadi dalam kitab Tauhid ada disebut al-ma'lum minad din bidarurah. Maknanya al-ma'lum minad din bidarurah dalam bahasa Melayu kita kata diketahui dalam agama secara daruri. Apa makna dia? Iaitu apabila seseorang dia mengingkari perkara yang ma'lum minad din bidarurah, iaitu tentang hukum sesuatu. Contohnya solat 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, berzina haram, minum arak haram, makan nasi harus, jual beli harus, bersugi sunat, memakai minyak wangi sunat. Ni benda-benda yang dipanggil ma'lum minad din bidarurah, diketahui dalam agama secara daruri. Apa makna dia?
iaitu orang yang alim pun tahu hukumnya, orang yang awam pun tahu hukumnya. Maknanya kalau kita tanya sekarang dekat orang yang alim, mufti contohnya, wahai mufti, apakah hukum minum arak? Benda tu tak perlu tanya dah dengan mufti. Tak perlu fatwa dah pun. Tak perlu fatwa. Akhir zaman ni, kadang orang awam kita ni pelik-pelik ke. Benda yang fardu ain ni tak perlu fatwa dah. Benda fardu ain tak perlu fatwa dah. Itu yang jadi. Bulan Ramadan, pukul 6.30 azan. Dekat KL. Azan kat KL pukul 6.30. Ada orang makan. Sebab dengar azan. Lepas tu, nak tanya hukum dengan mufti. Apa hukum makan? Bila dengar azan pukul 6.30 petang. Waktu maghrib masuk 7.30. Apa hukum dia? Tak payah tanya mufti. Benda tu maklum minaddin bidarurah, bahawasanya orang yang makan tu sebelum masuk waktu maghrib, batal lah puasa dia. Batal lah puasa dia. Dengan sengaja dia makan. Kerana menyangka bahawasanya waktu dah masuk. Waktu buka. Dia batal lah puasa dia. Tak perlu tanya mufti pun. Benda tu maklum minaddin bidarurah. Dia panggil. Contoh tanya dengan mufti. Apa hukum LGBT? Tak payah tanya mufti. Dah. Memang haram lah hukum dia. Apa hukum konsert Blackpink? Haram dah. Tak payah tanya mufti dah. Benda-benda macam tu tak payah tanya mufti dah. Mufti pun tahu hukum. Kita pun tahu hukum. Orang awam pun tahu hukum. Jadi kadang-kadang orang kita, orang awam ni, bab hukum hakam sengaja ditanya sebab nak main-main. Itu yang kadang-kadang ceramah-ceramah. Contoh macam ceramah Ustaz Zahid terus contohnya kan. Yang ditanya tu benda yang basic fardu ain je. Tapi sengaja ditanya kerana nak melawak. Itu masalah manusia sekarang ni. Majlis ilmu ni dia hilang izzah dia bila banyak sangat kita buat ilmu fardu ain itu dengan niat lawak. Bukan ustaz yang mengajar tu. Yang bertanya tu. Yang bertanya tu. Okey. Dia bina soalan untuk tujuan melawak. Agama ni bukan untuk kita buat lawak. Bukan untuk kita buat lawak. Jadi, benda yang maklum minaddin bidarurah ni, maknanya macam kita tahulah. Babi haram. Tahu, semua orang tahu. Tiba-tiba dia kata, tak, babi halal. Ini dipanggil sebagai orang yang mengingkari perkara yang maklum minaddin bidarurah. Maka orang seperti ni dia tak ada pengecualian. Contoh dia kata, babi tu halal. Sedangkan benda tu, dia tu orang Malaysia. Orang Malaysia, lahir dalam Malaysia, orang Islam, duduk kat Malaysia. Jadi agak mustahil persentage untuk dia tak tahu hukum babi haram tu. Persentajnya mungkin 0.00000000001%. Kerana benda tu diketahui dalam Malaysia ni, orang awam pun tahu babi haram, orang mufti pun tahu benda tu haram, ulama pun tahu benda tu haram. Hatta orang non-Muslim pun tahu bahawasanya orang Islam makan babi haram. Kan? Orang non-Muslim pun makan babi haram. Bukan makna makan babi itu haram untuk orang Islam. Orang non-Muslim pun haram makan babi. Cuma dia tak beriman dengan Allah, maka dia katalah babi itu halal. Babi itu haram untuk orang Islam, haram juga untuk orang bukan Islam. Arak tu haram untuk orang Islam, juga untuk orang bukan Islam. Zina tu haram untuk orang bukan Islam, juga untuk orang Islam haram. Kerana hukum Allah untuk makhluknya, untuk hamba ciptaannya. Tak kira lah hamba dia Muslim ke non-Muslim ke, hukum dia. Orang yang non-Muslim tu, esok dia minum arak banyak, di hari akhirat dia ditanya lah. Dia akan dipersoal, dia akan dihisap juga. Kenapa minum arak? Jadi benda maklum minaddin bidarurah itu benda yang diketahui dalam agama secara daruri. Yang orang alim pun tahu, orang yang tak alim pun tahu. Ini orang awam. Ada benda yang dia bukan maklum minaddin bidarurah. Hukum agama yang terperinci. Yang sangat detail hukumnya, yang tidak diketahui dalam agama secara daruri, melainkan hanya orang alim je yang tahu. Maka bila dia tak tahu perkara tersebut, kemudian dia meyakini perkara tersebut adalah harus.
contohnya, sedangkan perkara itu adalah haram dalam agama, tapi kerana dia tak tahu benda tu, dan benda tu bukan maklum minad din bidarurah pun. Bukan maklum minad din bidarurah pun. Okey. Maka perkara tersebut tidak dihukumkan kufur. Maknanya dia tu tak jatuh kufur. Kalau dia meyakini perkara tersebut halal sedangkan benda tu haram, dan hukum haramnya benda tu adalah yang tidak diketahui dalam agama secara daruri. Okey. Boleh jadi di Malaysia, kita cerita di Malaysia. Setengah orang dia tak tahu bahawasanya makan daging keldai, keldai ni maknanya bukan kedai liar, keldai yang jinak yang diguna untuk angkat-angkat barang tu adalah haram. Okey. Boleh jadi dia tak tahu. Kerana di Malaysia ni tak ada keldai. Orang Malaysia dia tak guna keldai. Okay, jadi di Malaysia ni tak ada keldai. Kalau ada pun mungkin kat zoo lah kot. Atau di tempat pameran ke kan. Sekarang orang dah bawa lah masuk keldai sebab comel poni-poni tu kan. Tapi maknanya dia bukan satu benda yang lazim kat Malaysia, keldai ni. Jadi boleh jadi dia tak tahu hukum bahawasanya makan daging keldai itu adalah haram. Dia meyakini bahawasanya makan daging keldai itu halal. Macam makan daging kuda je. Kerana daging kuda rupa lebih kurang je, contohlah. Sedangkan perkara itu kalau di negara Arab, contohnya kalau di Yaman, sana banyak keldai kan. Benda tu jadi maklum minadin bidarurah di Yaman, tapi di Malaysia mungkin sebab tak ada keldai, tak tahu. Jadi dia meyakini makan daging keldai tu harus. Lepas tu dia belajar hukum. Contohnya hukum jual beli. Dalam hukum jual beli ada satu fasal, satu bab hukum jual daging keldai untuk makan. Maka haram hukum dia. Bila dia tahu, oh haram. Tak adalah dia, maknanya sebelum ni aku dah jatuh murtad lah. Tak sampai tahap tu. Kerana apa? Kerana perkara tu bukan maklum minad-din bidarurah di Malaysia. Tak sampai pada dia perkara tu. Ulama' Malaysia pun tak bincang perkara tu. Sebab keldai tak ada kat Malaysia. Okey, jelas yang tu ya? Okey, barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aku liqawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma barik lana fi